Zion Destinasi Muslim Contemporary #Indah di Hati. Okay, last version emotional sikit Okey. Zion Destinasi Muslim Contemporary #Indah di Hati. Masya Allah, Masya Allah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua you all yang sedang menonton sekarang ni. Dan ini adalah orang kata segmen yang kita bawakan kepada anda secara digital untuk Zion punya digital platform. So sebenarnya apa yang Lin nak kongsikan sikit hari ni, kita bercakap mengenai waktu pandemik ni kan, ada banyak sangat bakat-bakat baru yang kita jumpa dekat social media. Dia bukanlah baru tapi kita baru nampak dia visible on social media, sangat jelas sekarang ni. Jadi hari ini Lin bawakan kepada anda salah seorang latar suara boleh Lin panggil ataupun talent dalam voice over yang kita tengok Masya Allah dia punya bakat ni, suara dia kan macam boleh kita kata suara emas lah, suara yang macam wow, macam-macam dia boleh buat ya. Jadi kita persilakan hari ini Lin bersama dengan rakan saya Khairul Anwar, kita panggil Anwar ataupun nama manjanya Noah selalunya. Okey Anwar, apa khabar? So far sihat ya dalam pandemik ni? Assalamualaikum. Terima kasih Lin Zayan kan kerana berjemput. Alhamdulillah sihat. Baru cakap macam tu Korang rasa tak macam ada satu vibe yang macam aku ni cakap dengan siapa ya sebenarnya gitu kan. Okey, Anwar, Lin memang teruja tengok dah lama dah tengok video-video Anwar tu. Rasa macam dah berapa lama sebenarnya Anwar, kita memang dah kenal tapi kita tak adalah kenal dengan lebih dekat Lin pun mengenali Noah sekejap sangat. Cuma tak tahu yang Noah memang consistently buat voice over talent ni, and dia bukan sahaja untuk komersial tapi untuk pelbagai. Boleh ceritakan berapa lama dah sebenarnya Anwar start ni benda ni? Okay, so Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi dekat Lin. Saya jemput Noah hari ni nak sharing a bit about voice over. Sebenarnya voice over ni Noah dah masuk hari ni rasanya dah 15 tahun kot. Memang buat voice over daripada dulu awal bekerja di stesen TV. Lepas tu kita memang buat voice over in-house punya talent lah. In-house talent. Lepas tu kita buat untuk radio dan bila kita dah berhenti kita buat perniagaan sendiri 5 tahun yang lalu. Dah 5 tahun dah berniaga. Kita still lagi buat voice over sebab minat. Sebab minat kan. So bila kita dah berhenti ni dia macam bukan hanya di satu tempat saja kita fokus sebelum ni sebab kita in-house talent before this. Tapi sekarang ni dah merata dah kita buat voice over. 15 tahun bukan satu waktu yang sangat singkat. Ianya berjalan dengan pengalaman dikumpul dalam perjalanan itu mengumpul pengalaman lah. Jadi first kali Noah buat buat voice over ni bila, ingat tak? Dan buat apa waktu tu? Macam mana boleh, macam adakah orang macam bidang terjun je ataupun memang you nak cuba ke macam mana? Saya ni kalau dulu bukan orang yang sebenarnya minat jadi frontliner lah. Frontliner ni macam baca berita, DJ macam Lin, apatah lagi voice over talent. Walaupun kita belajar dalam bidang Masscom, komunikasi dan media, tapi saya ni punya cita-cita suka jadi producer ataupun director, nak direct filem. Masya Allah. Itu ceritanya. Tapi saya bermula tu sebab masa kita kerja nak jadi producer tu, saya pernah ditegur lah saya punya bos kan, sebab bila kita nak hasilkan suatu produksi sebagai seorang producer atau director ni, you kena tahu semua sebenarnya. You kena tahu all-rounders lah. Basic lah, jadi lakon lah apa, sebab kita nak guide orang, kita nak direct orang, kita kena tahu a little bit kan. So bila kita pandai-pandai guide, konon lah producer, you cakap macam ni lah, you kena happy ke apa, padahal kita tak tahu benda tu sukar. So bos saya kata, Noah, why don't you try? In order for you nak jadi producer yang hebat, you kena at least belajar dan baru boleh guide orang. Start situlah saya practice, saya pergi audition sebenarnya, Lin, pergi audition. So masa audition tu, orang yang casting saya tu first time dalam hidup, dia kata, Noah, you ada suara lah. Tak pernah orang puji. Wow. Macam, start from that, kita
practice buat voice over. Sebenarnya practice sebab nak jadi producer yang bagus kan time tu. Okay. Dan lama-lama dah macam minat pula sampailah sekarang. Apa task Noah, task voice over Noah yang pertama sekali masa tu Noah kena buat? Yang pertama masa tu memang kena buat voice over untuk satu program TV tu. Orang kata bidang terjun lah. Tapi time tu, yelah mungkin producer tu kata you ada suara. Tapi sebenarnya dalam voice over ni bukan suara yang sedap pun. Dia ada berbanyak macam-macam teknik. So bila kita buat voice over untuk program tu, tiba-tiba bila dah keluar, kita tak pandai guna teknik yang betul, kena kecam. Suara benda nak, yelah program macam fun, tapi nak guna suara macam abang-abang Yusof Tayyub macam tu kan. Tak kena lah nak kata. You ke Abang Kurma tu? Tidak kan? Bukan. Bukan. Alright, so cerita dia sekarang, orang memang tengok kita macam Lin sendiri lah penyampai radio, kita menggunakan suara sahaja kan? Macam orang rasa kita menggunakan suara sahaja. Sebenarnya dalam mimik muka kita dari segi penyampaian Lin sebagai seorang penyampai radio kan, Lin pun memang bila bercakap tu macam kita senyum, kita gerak badan kita, semua main peranan. Sebab bila orang dengar suara kita, orang pun boleh tahu kita ni dalam keadaan happy ataupun kita ni dalam keadaan yang energetic kan. Okey, macam Noah sendiri kan, voice over talent ni sebagai bakat yang ada ni, adakah suara saja yang memainkan peranan ataupun mimik muka, energi dari dalam, suara perut ke, suara tekak ke, suara apa ke yang sebenarnya main peranan penting ni? Recently ni memang saya agak aktif lah di social media. Kan nak time PKP ni, boring tak tahu nak buat apa kat rumah ni kan. Memang duk upload video lah kat social media. Bila kita upload, based on comment viewers dekat Instagram lah, dekat TikTok lah, Facebook apa, diorang ni ingatkan saya buat voice over sambil menari. Ada signature dia kata, ni abang yang buat VO tu badan menari macam ni. Kita kata, bang, tapi best lah Noah. Ya, menari lagi bang. Allah betul. Kan. Lin macam teruja tengok macam serius lah macam ni korang buat voice over sebenarnya. Kita kan sebab kita buat voice over, Lin pun memang ada buat juga macam PSC lah apa kan, tapi dia tak melibatkan like gesture badan, movement badan yang terlampau kan. So sebenarnya memang kalau voice over, apa yang saya belajar dulu dengan sahabat-sahabat saya kan, seperti Bel Ngasri, tu saya punya sifu lah tu, Bel Ngasri kan. Memang king of voice over lah, Bel kan. So memang voice over dia ada 3 elemen. Satu, bagaimana you nak control suara you, lontarkan suara. Yang kedua, memang your face expression tu sangat memainkan peranan. Dan yang ketiga, it's your body movement. 3 elemen ni memang kena ada bila nak buat voice over. Tu yang jadi macam menari tu. So these are 3 important elements yang you kena ada lah untuk projection suara. You memang dapat ni throughout the process lah. Maksudnya tidaklah mula-mula tahu benda tu. Tidak. Dia ajar dan bila kita buat voice over tu, kita sendiri rasa benda tu tak kena. Contohnya program seperti kematian, berlangsung kawal orang panggil. Kita nak baca skrip kematian tapi bila baca tu macam happy pula. Dia kurang kena. Ataupun visual program yang perlukan kita happy atau energetic tapi kita guna suara Abang Kurma. Tapi tak kena lah. Tak kena. Boleh tak Anwar cerita dalam banyak-banyak tu kan, dalam banyak-banyak karakter ataupun watak kan, apa yang paling susah sangat nak dilontarkan, apa yang paling susah sangat nak dimimikkan ataupun diimitate kan? Betul. Saya ni seorang yang mempunyai karakter yang ceria sangat. Memang tak sukalah sedih-sedih ni. So pada saya, kalau tanya saya, kalau saya dapat skrip yang sedih, bermain dengan emosi, yang tu memang susah ni. Memang susah. Ataupun skrip-skrip macam romantik, cinta, tak pandai. Tapi I rasa suara romantik ni you boleh. Suara dia abang-abang geli. Masya Allah. Okay, I pernah tak ada macam satu watak tu berkali-kali dia punya take tu. Memang Betul. Average berapa banyak kali lah nak menjadilah satu voice over tu. Contohlah kan, contoh kalau lah walaupun tagline Zion saja. Zion kan nak sebut Zion saja, dia boleh jadi sampai 30 ke 40 kali take.
Untuk Ah, dapatkan sesuatu intonasi yang best. Contohnya kalau iklan 30 saat tu boleh jadi average 5 ke 6 kali kita baca. Memang penat. Kalau kata tadi ada tak pernah saya buat take banyak kali take kan. Yang paling saya ingat 3 hari saya kena siapkan that voice over tu. Itu paling oh, paling teruk 3 hari. berapa line tu? Sebab Untuk berapa line? dia dalam 30 minit punya show 3 hari. Itu masa awal Oh, dulu. Sebab cerita tu wow. berunsur kesedihan. Kita tak boleh nak buat Lin masa tu. Masa tu Ah, saya ingat lagi dia pasal cerita nak pergi ke program nak ke tanah suci. So kita okay. nak yalah muda-muda kan, Ah, nakal macam tu. So kita tak dapat feel. And then I remember that penerbit tu dia kata Noah dia bagi satu teknik. Dia kata okay. you kena gelapkan lampu dalam bilik. You gelapkan, dia dimkan lampu, lepas tu dia pasangkan lagu yang macam ala-ala sedih sikit kan. So bila saya buat Lin, bukan pasal tak boleh nak buat lepas tu menangis. Macam terus insaf. Oh Macam tu. kan. Okay, selain daripada commercial documentary, ada tak Anwar benda-benda yang unik lah, benda-benda lain yang Anwar pun buat, macam contoh latar suara kanak-kanak, kartun, ada tak? Latar suara sekali je saya pernah buat sebab kalau saya ni memang fokus more on commercial dan juga TV punya promo. Tapi untuk program kartun kita pernah buat sekali untuk Astro Ceria. Masa Ha. tu jadi cikgu sekolah, cikgu Arif ingat lagi. Kita ajar budak-budak anak murid matematik. Oh memang penat betul lah. Dia Ya ke? dia kena lip sync tau. Kalau karakter tu mulut dia buka, kita pun kena macam sekali. 3 tambah 3 4 macam tu. So kalau kita terlaju kena retake balik. Dan cabaran masa tu Lin, saya kena rekod dengan seorang budak kecil. Dia dalam umur darjah 3 darjah 4 sebab dia jadi anak murid. So tahulah budak-budak ni kan dia nak rekod mood dia pula. Yes. Budak dia aku dah okey dia pula. Ya, Okay. So dia cabaran penat lah dia lah. penat. Masya Yang tu Allah. animation best tapi dia a bit tiring dan memang Tiring. memerlukan energy yang kau-kau punya. Lin pernah dah di-offer untuk cuba audition untuk ni kartun punya suara, suara kartun lah. Ui, susahnya. You nak dapat that budak-budak punya feel suara Betul. nyaring dia tu. Wah, susahnya. Betul. Memang I macam respect lah orang-orang Betul. yang besar buat latar suara kanak-kanak ni. Okay. Betul. Alright, waktu pandemik ni kan macam Lin cakap tadi lah di awal tadi Lin tengok, sebenarnya ramai yang berbakat tak kisahlah dari segi suara ke, dari segi menari ke apa ke, semua ditonjolkan sebab orang terlampau bosan lepas tu orang pula nak cari apa saja yang boleh buat kan, yang boleh menjana pendapatan, buatlah kan macam tu kan. Adakah ini adalah pendapatan utama Anwar ataupun sebenarnya Anwar ini hanya sampingan saja, tapi dia sebenarnya antara portion terbesar jugalah pendapatan Anwar ke ataupun macam mana sebenarnya? Okay, terus terang saya rasa semua orang affected during pandemic COVID-19 termasuklah saya sendiri. Saya mempunyai perniagaan production house yang memang tak boleh nak syuting kan. Bukan ada servis yang boleh beroperasi dalam time pandemic COVID-19. So apa yang berlaku tahun lepas, memang kita aktif buat voice over ni actually kita punya part time job kan. Tapi itu untuk diri sendiri. But for my company, I ada 3-4 orang staff yang I kena jaga. So macam mana nak bayar gaji diorang ni, nak survive kan, boleh fikir nak tutup je kan. So apa yang berlaku last year, masa first pandemic tu, saya cabar diri. Saya cakap, Noah, why don't I buat something on social media? Yang saya tak suka Lin, saya malu lah apa benda nak post buat voice over. Saya post video, saya buat compilation video, saya buat voice over, and then suddenly dia jadi viral, Alhamdulillah. Yes. So, bila yang viral tu, ramai pula tanya Lin, ramai tanya nak belajar masuk kelas lah, nak ni lah, nak buat sharing. So sebenarnya yang saya beritahu, because of daripada voice over tu saja, bukan saja bagi sumber pendapatan untuk saya, but at the same time dia dah jadi sumber pendapatan terbaru untuk company pula, which is kita buat kelas voice over. Dah almost 1 year dah jalan macam tu. Wah, Masya Allah, hikmah ya di sebalik Hikmah pandemik. I tengok macam ramai juga yang berminat sebenarnya, tengok kat komen Ramai macam Lin. Ramai. semua orang berimpian untuk jadikan suara ni sebagai bakat dan sumber pendapatan juga Okey. Kalau kita tengok waktu pandemik ni, itulah antara hikmah-hikmahnya. Jadi kalau kita tengok juga dekat TikTok kan, ramai yang mencubalah, ada
yang kita tengok macam jadi, ada yang macam tak jadi kan. Macam dia cakap tadi, Lee Puan sebenarnya nak belajar daripada Noah. Boleh tak Noah macam kita buat secara satu dua line ke? Mungkin Lee nak belajar daripada Noah, boleh? Kalau selalunya skrip ni yang biasa kalau orang boleh buat ni, maknanya dia boleh tahu teknik. Skrip yang pertama, contohnya Nescafe. Pernah dengar tak iklan kopi kan? Bila iklan kopi Nescafe tu, kalau orang sebut macam mana? Bila orang minum, bila kita dengar iklan tu, mesti dia akan kata, kehangatan kopi sebenar Nescafe. So kenapa iklan macam tu, kena tahu kenapa iklan macam tu dia kena sebut macam tu, Nescafe. Ataupun iklan perfume. Yes, kenapa? Ataupun iklan Abang Kurma tu. Sebab, simple saja. Bila kita buat voice over ni, kita kena ikut visual tersebut. Kita punya suara ni is actually to complement that video. So visualnya selalunya orang iklan kopi ataupun iklan perfume ataupun iklan-iklan yang berbentuk begitu kan. Dia mesti saya ambil simple lah. Benda ni memang dia nampak kelakar ni, tapi memang jadi. Contohnya kalau orang minum kopi, dia punya model kan, kalau perempuan mesti comel kan. Dia akan iklan dia, kalau model dia akan minum kopi tu kat mana? Dia tak akan minum kat rumah kan? Dia akan minum dekat mana? Dekat atas bukit, Cameron Highland, betul tak? Dekat Paris. Iklan kopi, betul tak? Betul tak? Jaranglah orang minum kat dapur, ada je minum kat dapur kan. So tapi bila dia minum kopi pula, dia akan minum macam mana? Nasib baik dengan minum kopi. Dia mesti minum macam betul tak? Betul tak? Betul tak? Dia feel lah. So that's why dia kena ada whisper tu. Dia jadi macam Nescafe, you're so tired. Something like that. So baru iklan tu kena. Teknik dia sama je, lebih kurang je. Okay, dan bila lelaki, kenapa kena suara macam kehangatan kopi sebenar? Sebab kita imagine model dalam tu, model tu macam mana? Mestilah macho kan. So saya ambil suara orang lelaki macho ni, kita ambil contohnya filem James Bond. Macam mana James Bond kenalkan diri? My name is Bond, James Bond. Betul tak? Dia cakap macam tu. So bila minum kopi tu, kita imagine kita lelaki dalam tu, so kena suara ala-ala begitu. Kehangatan kopi sebenar. Kalau perempuan, imagine macam tengah feeling atas Cameron Highland, kehangatan kopi sebenar. Something like that. Okay, cuba try. So, apa yang I kena buat dulu? I kena imagine lah. Imagine. Dia kan imagine you tengah minum kopi. Kehangatan kopi sebenar. Okay, let's go Lin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Apa kehangatan kopi sebenar? Kopi sebenar. Kehangatan kopi sebenar. Macam tu Yes. Nice. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, contohlah I dah minum kan? Okay, I minum. Macam ataupun yelah macam tengah you smell kehangatan kopi sebenar. Okay. Kehangatan kopi sebenar. Yes, nice. Tapi you buat lagi macam seksi sedikit. Macam lowkan sikit suara you. Kehangatan. Macam suara nak menggoda. Kenapa kena suara menggoda? Kenapa guna that kind of voice? Sebab kita iklan tu nak bagi orang tergoda dengan air tersebut. Nak beli air tu. Nak pakai perfume tu. Betul tak? Iklan tu kan nak goda orang untuk lazatnya kopi ni. Sedapnya aiskrim tu. So kena guna suara begitu. Kehangatan kopi sebenar. Dia baru orang macam wow. Sebab orang akan geram tengok visual kopi tu atau visual macam aiskrim, air jatuh ke air jatuh, slow-mo. So suara pun kena macam kehangatan kopi sebenar. Kehangatan kopi sebenar. Nescafe. Yes. Gitu. Itu susahnya Tapi kalau macam Anwar cakap tadi, 3 elements yang sangat-sangat penting adalah tadi apa tu? Anwar cakap suara. Lontaran suara, your face expression and body movement. Lontaran suara, face expression, body movement. Okay, so far lah kelas yang Noah bagi tu so far okay tak? Diorang semua nampak tak results dia? Memang okey. Alhamdulillah Lin, bila saya buat kita punya kelas voice over, sekarang ni dah ada persatuan dah. Kita punya persatuan si pencerita, alhamdulillah. Sebenarnya one thing that I notice, semua members of kita punya persatuan ni dah ada 1783 members. Saya baru check tadi, alhamdulillah. So diorang ni semua Lin sebenarnya adalah some of them yang
berbakat tau. Memang super berbakat lah, super talented. Satu. Number two, some of them ni sebenarnya mungkin tak dapat peluang. Diorang ni nak jadi macam Lin Arifin, nak jadi DJ radio, tapi tak dapat peluang. Mungkin masa pergi casting tak dapat, ataupun mungkin tak ada masa nak pergi. Tapi diorang ni ada bakat. So bila kita buat kelas tu, kita just betulkan sedikit satu dua ni kan. Bab lagi satu. Before this orang ingat bila nak jadi voice over, jadi pengacara ke apa, semua kena pergi TV atau radio. Betul. Tapi sebenarnya banyak lagi peluang kat luar. Contohlah macam voice over, kita not necessary you buat VO untuk iklan TV dan radio. Sekarang ni kebanyakan klien macam contoh SME punya bisnes, orang jual kerepek. Nak buat VO juga. So diorang boleh pakai suara mereka ni. So peluang tu dah buka dah. So bila kita buat kita punya persatuan atau grup Nuar Storyteller tu, ramai klien tanya, nak pakai suara? Diorang tak nak pakai suara Nuar dah. Macam tak ada suara orang lain pula. Tapi itulah peluang untuk orang-orang kat luar sana. Banyak sangat peluang. Inilah orang kata hikmah PKP, rezeki yang tak disangka-sangka. Nuar pula jadi orang kata mentor kepada mereka kan. Dia rasa ni sesuatu yang sangat-sangat hadiah yang Allah berilah kepada Anwar dan juga team, dan kepada kita semua dapat belajar daripada Anwar kan. For 15 years pengalaman, bukan sikit-sikit dan Lin berharaplah ianya dapat menjadi satu platform kepada kita semua, extra income mungkin, side income kita, side hustle kita mudah-mudahan, dan kita doakan jugalah kepada semua peniaga-peniaga yang terkesan sekarang ni kan, kita doakan supaya akan bertambah baiklah keadaan sekarang ni Okey, lepas tu Lin, macam Lin cakap tadi, kalau you all semua perasan tadi Lin tanyalah Anwar, selalunya Lin dengar dokumentari ataupun kita panggil suara-suara legend, suara-suara yang macam kita tahu itu bukan suara anak muda, tapi dia suara orang yang sedikit dah berumur lah. Adakah Anwar sampai dah berumur pun masih lagi nak buat voice over ni? Rasanya sampai bila? Forever ya. Sebab ni kan memang suka tahu dengar suara-suara macam yang buat dokumentari, yang buat diorang ni sebenarnya bila kita kaji kan siapa orang di sebaliknya, mereka ni dah berumur, dah berusia kan. Lagi-lagi macam suara-suara yang bulat tu, rasa macam wow, memanglah dia punya suara dia memang sampai dia tak ada pun kita akan ingat sampai bila-bila Tapi kadang-kadang kita tak kenal tau orang di sebalik dokumentari tu, di sebalik suara yang dilontarkan tu ataupun yang digunakan tu. Macam Nuar sendiri tak kisah kalau Nuar tak dikenali di sebalik suara tu. Tak. Tapi sekarang orang dah kenal lah kan, sebab dah viral kan. Orang dah kenal siapa. Tapi cuma kadang-kadang kita mungkin ada suara tu macam sama kan. Suara iklan tu macam sama. Tak tahulah. Tapi tapi macam Nuar sendiri, Nuar rasa keunikan. Pusing-pusing bel dengan Sri. Semoga bel dengan Sri dengar benda ni. Sebenarnya dia lah mentor kan. Masya Allah. Tapi betul lah Lin memang macam kita kan, macam Lin sebenarnya Lin sangat-sangat hargailah nikmat suara yang Allah bagi ni, sebab tak semua sebenarnya kita cari rezeki dengan suara tau. Macam Lin kan, pengacara lah, pembaca berita lah, penyampai radio lah, semuanya menggunakan suara. Kalau tak ada suara ni, ya Allah, Lin pun tak tahulah sebenarnya kan ke manakah career saya sebenarnya, sebab memang mahal lah. So Lin hargai sangat nikmat yang Allah bagi ni Mudah-mudahan kita juga yang anda mendengarkan, Lin doakan sebab Allah memang turunkan setiap daripada kita ni ada bakat. Cuma bakat tu kita kena polish lah. Maksudnya kalau kita tahu potensi bakat kita kena cuba juga untuk serlahkan Kalau ianya boleh membuat ataupun menjadikan ianya satu pendapatan, lagilah anda kena berusaha untuk capai potensi yang maksimum lah, insya-Allah. Macam Anwar sendiri kan, dan Lin doakan mungkin ada kata-kata semangat lah untuk siapa-siapa yang berimpian untuk menjadi voice over talent ataupun nak menjadi bakat-bakat seni yang perlu menggunakan suara. Mungkin Nuar boleh bagi kata-kata semangat ataupun tips ataupun kat mana diorang boleh join Nuar ni kan, nak belajar daripada mentor Nuar ni. Macam mana? Allahu Akbar. Kalau berminat untuk buat voice over ataupun nak masuk dalam bidang ni, yang pertama memang kena minat lah. You memang kena minat. Lin pun tahu kan, bila dalam diorang ni nampak benda yang kita buat ni fun, mudah kan. Tidak seperti yang
anda sangkakan, tidak seperti anda sangkakan. Anda memang kena ada minat. Kalau tak minat memang susah kan. Sebab kerja dia memang penat. Memang penat. And number 2, kena sentiasa praktis. Kena praktis, kena sentiasa praktis. Dulu saya pun bermula, kita pun dengar iklan radio, kita imitate. Contohnya dulu ada iklan Dunhill, gaya mutu keunggulan. Hari-hari imitate tu yang terhisap okok dulu lah. Okay. Dah berhenti contoh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So kita imitate. So number 3 adalah you kena bijak cari networking. Bila sekarang ni zaman those days dulu, zaman saya, mungkin zaman Lin, kita nak pecah masuk dalam industri, kena pergi audition, casting, hantar CD dekat producer. Right, now dah senang dah. Pakai social media saja, TikTok, Instagram ke apa, dah boleh keluar. So kena bijak cari networking, jangan malulah. And then number 4, you jangan sombong. Bila you dah ada dalam bidang ni, jangan sombong, jangan berdabik dada. You kena sentiasa ingat di mana kita bermula. One thing that I realise, orang yang sustain dalam bidang ni, voice over, tak kisahlah artis, pelakon. Contohnya someone yang saya sangat adore, Datuk Sri Siti Nurhaliza tu, seorang yang tidak sangat sombongnya. Dia akan ingat semua orang. It's very humble. So jangan sombong. You kena ingat kat mana you berada, dan insyaAllah you boleh sustain. And number 5, last but not least, ingat apa objektif you, apa niat you buat benda ni. Kalau you buat benda ni, you nak kejar famous saja, nak kejar popularity, you tidak akan ke mana-mana. Tapi kalau you buat ni, nak cari rezeki, ataupun you nak inspire orang, you nak share ilmu. Orang tanya Abang Noah, bila orang tanya saya kenapa saya buat kelas voice over, tak takut ke hilang job? Saya kata tak. Sebab saya tahu rezeki Allah tu luas. The more you share lagi banyak, you share lagi banyak peluang datang dekat you kan. So ingat objektif you apa, ingat niat you apa. Kalau niat you salah, memang salah lah. Memang takkan dapat apa-apa. Something like that lah. So ada 5 benda tadi Okay, jadi 5 benda tu you all kena take note Dan okay, Noah, kalau mungkin Noah boleh kongsikan dekat mana kita boleh jumpa Noah dekat social media, ataupun macam nak join, boleh tak share sikit? Kalau di saya punya Instagram, namanya Khairul Anwar bin Azmi. Yang tu saya punya private Instagram, sangat aktif juga. Kalau di Facebook, kita ada Facebook page Khairul Anwar bin Azmi juga. Kalau nak tahu pasal voice over, kita ada Instagram namanya Noah Storyteller. Dekat sana pun memang mostly semua nak belajar pasal voice over. Kita ada TikTok juga, TikTok Khairul Anwar bin Azmi. Dulu kita tak suka TikTok. Sekarang share alhamdulillah TikTok. Ramai sekarang ni. Ramai. Dan saya punya group support Telegram. Boleh je masuk dekat Noah Storyteller tu. Kita punya website noahstoryteller.com. Boleh cari group Telegram. Boleh masuk dalam tu. So every day you akan belajar buat voice over. Every day you akan belajar, dan you akan bersama dengan orang yang mempunyai minat yang sama. Masya-Allah. Okey, masya-Allah. Memang ilmu ni, kita kan sebenarnya nak jadi apa-apa memang kena ada ilmu. You know you nak jadi penyampai radio ke, nak jadi host ke, even voice over talent pun ada ilmu yang you kena belajar. Sebenarnya bukan main hentam promo je. Sebab tu lah kalau kita main hentam je, benda tu tak jadi susah. It's very difficult. Okay, it's not easy. Okay, Noah, sebagai penutup, boleh tak satu je lagi permintaan? 4 karakter voice over yang pernah Noah buat. Karakter sedih, karakter happy, confused ke, apa-apa je. Tapi 4 watak. Boleh? 4 atau 5 lah. Okay, sekejap. Saya buat Zayin punya tagline kot. Boleh Boleh. Okay. Okay, So saya buat 3 version. Yang pertama happy version, yang kedua generic version, dan yang ketiga kita buat emotional emosi. Okay, boleh. So kita buat happy version dulu. Bila happy ni, kita kena senyum all the way. Dan suara tak boleh guna suara abang-abang kurma, tak kena. So, saya cuba dulu. Okay. Zayan Destinasi Muslim Contemporary #Indah di Hati. Okay, that's happy version. Now generic version. Zayan Destinasi Muslim Contemporary #Indah di Hati. Okay, last version emotional sikit Okay. Zayan Destinasi Muslim Contemporary #Indah di Hati. Masya Allah. Impressive sangat. Wow, Masya Allah. Sebab kita kalau dengar voice kan, kita macam okay lah, itu suara je. Tapi bila kita tengok, inilah behind the scene. Inilah real muka dia, mimik muka dan sebagainya yang perlu digunakan. Masya Allah. Okay, you all.
So Lin sangat terhibur. Ini adalah one of the interviews yang Lin rasa macam wow, banyaknya ilmu saya dapat sebenarnya, walaupun saya ni hari-hari gunakan suara, tapi ini satu benda yang unik lah yang perlu anda tahu. Jadi insyaAllah Noah, kita jumpa lagi mungkin nanti akan ada benda-benda lain yang kalau kita boleh jemput Noah ke studio lagi best kan, tapi sekarang ni lah COVID tak boleh nak ni. Okey, terima kasih banyak. Lin doakan supaya dipermudahkan segala urusan waktu pandemik ni. Amin. Okey, kirim salam kepada tim bekerja keras waktu pandemik ni untuk kita semua belajar orang kata voice over talent ni. Okey, terima kasih banyak. Mudah-mudahan orang kata apa yang disampaikan hari ni di-sharekan sangat bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum Noah. Waalaikumsalam. Terima kasih.